usefulness. Katakanlah. Katakan. Macam tu. Lepas tu ada satu lagi. Kita kata kat sini. Boleh juga kita kata. Ada satu lah. Kita kata yang baiknya. Trust. Katakanlah. Macam tu. Ada 3. Okay. So sekarang ni. Macam mana pemilihan tu? Ni ramai tanya saya ni, Prof. Saya ulang lagi sekali. Pemilihan kita kata kita drop. Daripada variable ada 5, kita tak ambil pun 5, kita ambil 2 saja. Okey, macam mana tu? Saya ulang balik patah kepada objektif kajian kita. Saya ulang patah balik pada objektif kajian kita. So yang kita nampak sesuainya ada kat situ is of use. Okey Prof, kalau kata saya rasa semuanya penting lah, macam berkaitan dengan objektif saya lah. Boleh tak saya ambil daripada 5 variable tu semua 5-5? Boleh tak? Okey. Kalau katalah you tengok, you mengira tengok 5-5 tu adalah penting. Dan you tak mau drop pun, nak ambil 5-5 tu. Boleh tak? Okey, boleh, tak ada masalah. Tetapi ingat ya, itu dah dianggap macam satu model dah. Nampak tu? Macam satu model dah you punya tu. Dan you kena ingat, bila you campurkan dengan model yang lain-lain tu, dia kena make sense. Sebab tu, kena ingat bila bab kita kata tadi ni, kita nak pilih tadi, tengok pada objektif kajian, kita kena faham bahawa dari segi, orang kata apa tadi, konten yang kita nak buat tu, kenalah betul. Seulang lagi, dia maksudnya lagi mendalam. Tadi kita tengok dari segi model biasa saja. Sekarang ni kita nak pilih variable pun macam tu juga. Ada mungkin macam ni lah Prof, boleh tak kita ambil A, B, C, kita combine je lah, senang, 15 variable kita ada. Kita combine je. Tapi saya nak beritahu semakin banyak variable, takut makin tak betul. So ada berapa variable yang patut ada? Ada orang tanya saya. Okey, macam ni lah. Saya tak nak cakap berapa banyak variable, tetapi kalau kita benda yang kita buat tu menjawab kepada objektif kajian, okey saja. Normally biasalah orang buat variable ni tak banyak mana lah. Dalam orang kata apa, 5, paling kurang 5 lah. Banyak pun, paling banyak pun saya rasa 10 lah. Tak adalah sampai berbelas-belas. Yang tu dah jadi lain sangat mungkin terlampau komprehensif, kita tak tahulah. Adakah dia universal, kita pun tak tahulah. Sebab tu kita kena ingat bahawa model ni dia tak stable dan dia tidaklah dikatakan sebagai sempurna. Tu dia point lagi, tak sempurna pun. Sebab tu kadang-kadang penambahbaikan itu adalah penting, sebab dia mengikut dari segi kita kata tadi objektif kajian tertentu. Okey? So macam itulah. So sekarang ni kita dapat lah. Kita kata ada yang nak buat macam kita tadi campur-campur 5 A, B, C sekali, buat campur semua. Dia macam merebah bagi saya sebenarnya. Sebab nampak macam sama, tapi sebenarnya nanti menyebabkan examiner bertanya balik. Okey? You ada tak justifikasi pemilihan variable-variable? Macam mana you buat? Itu masalah. So sebab itulah kita kena, saya nak beritahu dalam kita punya metodologi, kita ada bahagian development of the model, kita kena ceritakan storyboard. Macam mana kita pilih model satu, tadi kita dah sintesis dah ada dah. Macam mana kita pilih variable tu. Okay. So ini juga dikatakan penting, yang dikatakan sebagai penjelasan, justifikasi pemilihan variable. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun kena jelaskan macam mana terbentuknya, kita kata anak panah tu, relationship ni, macam ni. Yang ni. Yang ni pun sebenarnya perlu ada dalam, kita kata, support daripada literature review. Mungkin yang ada dalam literature review tu bukan pasal internet usage, tapi mungkin pasal computer usage dengan student performance. Boleh, tak ada masalah. So kita boleh kan kaitkan kajian yang lepas itu untuk kita buat draw kita punya anak panah. Tu point dia. So contoh lagi tadi kita tengok, kita ada lagi beberapa variable lain. Contoh kan kita ada kata kat sini. Sekejap saya akan buatlah anak panah
dan sebagainya. Apa yang ni dah peringkat ni, dia peringkat yang mana kritikalnya kita kena cari literature review untuk support kita punya apa ni argument kita. Contoh kat sini kita kata the ease of use. Kita ada kata tadi sini perceived usefulness. Okey, kita katalah. Kita tadi kita nampak kita tahu. Yang ni pula kita ada trust. Okey. Lepas tu kita ada lagi satu last. Kita kata ada kat sini user satisfaction. Okay. So setiap anak panah yang kita nak suggest ni, contohnya ada kajian yang menyatakan bahawa yang ease of use ada kaitan dengan computer usage. Kita tak jumpa internet usage. Kita hanya ada computer usage. Kita jumpa iPad usage. Kita ada missing usage dan sebagainya. Boleh. Maksudnya kita nampak bahawa yang ini akan memberi gambaran kepada kita. Oh, ini adalah ease of use akan ada anak panah macam ini. Macam tu. Okay. Sama juga kalau pada perceived usefulness pun. Kita baca literature, kita dapati bahawa dia akan bagi, orang kata apa, jawapan bahawa dia akan pergi pada usage. Trust, contoh pula, dia kata ini akan memberikan kesan, contohlah katakan kepada satisfaction. Boleh tak? Tak boleh. Kalau buat macam ni tak logik. Sebab kadang-kadang kenapa? Sebab examiner akan tanya, trust ni adalah kepercayaan. Kalau percaya, kita satisfied. Macam mana? Ada pelajar buat macam tu. Saya pun pelik juga. Dia percaya, dia satisfied. Satisfied kat mana? Kita tak faham. So kalau ada ulasan yang untuk menggambarkan trust itu pergi pada user satisfaction itu macam tu, kita boleh terima. Tetapi kalau tak ada tak kajian yang lepas yang menunjukkan macam tu? Kalau kata tak ada, dia nak buat baru. Itu kata novelty lah kononnya. Study dia ni, dia nak kata trust ini adalah baru dan dia adalah pergi pada user satisfaction. Okay, contoh macam tu. So kita pun kena patah balik pada 8 knowledge tadi, logik. Kita percaya, kita satisfied. Kalau benda tu tak dapat convince examiner, baik jangan buat sebab bahaya. Okay? Yang biasanya bila pengguna tu dia trust kepada teknologi yang dia pakai, dia akan pakai. Selalunya trust akan pergi macam ni. Dia tak akan pergi kepada user satisfaction direct. Tak ada. Okay? Dan satu lagi juga yang kadang-kadang, yang ni kadang-kadang student buat, satisfaction, dia akan usage. Kita tanya balik. Dia buat macam katalah satisfaction. Dia puas. Lepas tu dia pakai. Adakah kita pengalaman dulu, kita pakai, baru kita rasa puas? Bukannya rasa puas dulu, selepas pakai. Sebelum pakai. Tak boleh. Okay? Tak logik. Melainkan kalau berulang kali, itu cerita lain. Tapi sekarang ni, kita rasa puas hati. Baru kita pakai. Saya pun tak tahu macam mana nak gambarkan. Ada ke macam tu? Tak tahulah. Kalau ada literature yang berkatakan begitu, boleh pakai. Tetapi tengok balik literature mana. Sebab literature yang daripada Q1, Q2 saja paling bagus. Kalau lagi bagus, carilah thesis lah. Itu paling bagus. Dan selalunya, saya nampak bukan macam ni, dia terbalik. Dia sepatutnya pergi macam ni. Itu baru betul. Dan akhir sekali, kalau kita nak kuatkan, selalunya satisfaction akan dikesan kepada kita punya performance. Macam ni, level macam ni pun dah boleh dapat PhD dah. Tak perlu buat banyak-banyak. Sampai kita rasa, nak berpuluh-puluh, berkati-kati kita buat, tak payah. Macam ni pun dah cukup dah kita kata untuk dapat PhD. Tak ada masalah. Ini kalau kita nak sebut sebagai theoretical framework. Boleh faham Ini disebut sebagai theoretical framework. Ini adalah asas formula yang kita ada. Dan mungkin pelajar kata, apa ni Prof tak faham lah. Mana Y dia apa semua. Y dia tu sebenarnya
managers performance itu adalah Y. Dia adalah formula. Dia katakan dependent itu. Y equal to all of this. Yang manager performance itu adalah Y. Dia equal kepada semua variable yang dalam tu. Okay, faham Okay. So sekarang ni kita dah dapat ini. Cukup tak? Tak cukup. Ini kita sebut sebagai yang ada dalam ni. Inilah sebagai kata-kata theoretical framework. Tetapi bila kita kata kita nak buat dari segi apa ni apa kita kata instrumen. Ada pelajar minta saya cek instrumen. Sebab tu saya kata no. Saya boleh cek kalau kata you ada conceptual framework. Okay, conceptual framework ni sebenarnya dia adalah kita katakan tadi pendetailan. Yang mana kita nak tengok kan. Okay, contohlah kita kata kalau kita nak measure ease of use tu dalam point of view apa, kita tak tahu. Kita pun tak tahu macam mana kita nak measure perceived usefulness. Macam mana kita nak measure trust. Kita nak measure intranet usage macam mana. Kalau satisfaction tu macam mana. Okay, itulah persoalannya. Sama juga dengan manager performance. Macam mana kita nak measure performance dalam perspektif apa. Okay, so sekarang ni benda ni semua patah balik pada literature review. Literature review bukan sekadar kita kata tadi kita hanya nak buat sintesis. Sebab itulah saya nak beritahu pada rakan-rakan, siapa yang pandai manage dia punya literature review, dia bagus. Sebab tu artikel-artikel yang kita baca tadi, kita kena filekan pada tempat yang betul. Senang kita nak buat rujukan. Dan lagi bagus kita ada kat situ informasi yang kita letak dalam summary, dalam table. Senang. So sebab tu kalau kita nak cari pasal manager performance, kat sini tempat ni. So kita nak cari pasal intranet usage, kita ada tempat ni. So yang tu yang penting. Cara kita kata apa, manage the filing system tu penting. Okay? Tak semestinya kita buat dalam bentuk manual. Kalau cara digital pun boleh. Tak ada masalah. So kita nak cari, nak baca balik ni. Sebab tu saya nak beritahu rakan. Bahagian yang paling kompleks adalah mencari maklumat. Yang paling kompleks adalah mencari maklumat dan cari references. Okay? So kita sebenarnya dah dapat theoretical framework. Cantik. Sekarang ni kita nak buat conceptual framework. Okay. So macam mana tadi Prof kata concept? Ya, penting. Ini lebih kepada kita tadi. Bila kita conceptual framework, dia lebih kita kata kita nak measure. Kita buat measurement. Tu measurement. Okay. Kalau sekadar theoretical framework, kita tak sampai nak buat measurement tu. Tak boleh. Dia hanya kata asas saja. So sekarang untuk nak measure ni sekarang ni, contohlah. Saya ambil selalu yang mudah. Managers performance. Kita nak tengok dalam perspektif apa? Macam mana? So kita kena baca balik literature, tak kisahlah person performance ke, impact ke apa ke whatever, yang berkaitan macam ini, dia mungkin akan cerita, setiap orang performance ini dilihat dari segi apa? Effectiveness. Satu kita dapat daripada katakanlah Davis. Dia kata itu dapat daripada Davis. 1989 katalah. Lepas tu ada lagi yang menyatakan tengok dari segi kualiti. Ini yang dikatakan contohnya Noor Zaidi lah katakan 2023. Okey. Ada lagi yang katakan kalau kita tengok dari segi efisiensi. Yang ni yang dikatakan mungkin daripada apa ni Tickles katalah. Okey. Tickles. Okey. Yang dia kata dia dapati study macam tu. Okey. So sekarang ni ini yang saya kata tadi ni penting ni, yang mana kita dapati now I know nak measure performance manager ni berdasarkan daripada kita punya literature, kita kena letak effectiveness. So sekarang ni is a time right now bawah ni tu saya kata tadi kita akan letak effectiveness. Lagi kita ada apa? Quality. Kita ada apa lagi? Kita ada efficiency. Itulah dia. So inilah yang dikatakan tadi, kalau kita detail up, kalau kita nak measure performance, managers performance,
maka ia adalah dari perspektif effectiveness, quality, efficiency. Dari mana kita rujuk? Daripada ni tadi ni, Davis, Nuzaidi, Tickle tadi. Sama juga dengan yang lain-lain. Kita pun kena ada juga, kita buat sampai habis. Carilah banyak mana, kat sini mungkin ada X, ada Y, ada Z. Macam itulah. Z. Macam itulah contohnya. Cari lagi pula untuk yang ni pula satisfaction. Samalah juga. Saya tak boleh itulah. You kata you dapat A, you dapat B, you dapat C. Macam itulah. Hanya 3 saja ke dalam ni yang kita kata yang detail ni. Yang detail-detail ni kita sebutnya sebagai dimension. Ini yang atas dulu kita panggil variable, kita boleh panggil dia sebagai konsep. Sebab tu kita kata conceptual framework tu, sebab ini yang atas ni, yang tadi variable ni kita panggil konsep. Yang kecil-kecil detail dalam ni kita panggil sebagai dimension. Dimension. Perlu ke yang semua ni, Prof? Ya, semua ni yang lain ni. Ada pelajar, dia hantar kat saya, dia kata inilah conceptual framework. Dia buat, contohnya, dia buat independent variable semua, dia buat mediating variable semua, tapi dekat bahagian dependent variable dia tak buat pun langsung. Boleh ke disebut sebagai conceptual framework? Tak boleh, salah. Dia kena lengkap semuanya dalam ni, kena ada dimension semuanya, baru kita kata sebagai ini adalah conceptual framework. Tak boleh kalau kata kita buat macam ni saya tunjuk ni, tak lengkap. Boleh tak? Tak boleh. Dia sebenarnya tak lengkap lagi. Dia kena lengkapkan semua macam tadi yang X, Y, Z semuanya macam ni lah yang saya cari ni. Okay, itulah sebenarnya. Okay, now anak panah ni pula macam mana nak dapat tu? So kita kena dapat juga literature. Okay, dalam literature mengatakan contoh. Davis katakanlah 2021 predicts that is of use influence. Katalah contoh computer usage. Boleh, kita boleh pakai ni sebagai kita punya kata apa prediction kita. Tak ada masalah. Okey, boleh, tak ada masalah. Sebab tu saya nak beritahu kepada rakan-rakan, nak cari sampai kita kata sama macam study kita nak buat ni, takkan dapat. Kita boleh dapat sini mungkin computer usage, yang kita hanya ada internet usage. Tak apa. Okey, kita boleh pakai ini sebagai kita punya prediction. Dan kita letak sini sebagai wujudnya anak panah ni based on Davis yang mengatakan ease of use, influence, computer usage, dan anggapan kita ialah ini adalah sama untuk intranet usage. Macam itulah yang akhirnya lain pun perceived usefulness, trust, anak panah apa semua ni lain-lain ni kena dapat juga daripada literature review. Okay, yang mungkin dari segi kita kata konteks yang sama, tapi konten mungkin berbeza sedikit lah. Tak ada masalah. Okey? Boleh? Siapa nak tanya soalan? Kita ada 10 minit. Ya. Prof, Azira, Prof. Silakan. Yang untuk yang konsep tu kan Prof, yang managers performance tu, dari segi dia punya dimension tu, perlu ke ketiga-tiga tu effectiveness, quality, efficiency ke? Itu contoh. Itu contoh. Contoh lah. Contoh. Dan kalau mungkin dari perspektif lain, tak semestinya effectiveness, ataupun ada lain-lain yang sebagainya. Dan kalau saya nak suggest, kalau boleh dapatlah sekurang-kurangnya 3 dimension lah. Sebab nanti bila kita nak run untuk factor analysis, takut nanti kalau kata kita letak satu je, tak boleh lah. Kita nanti nak letaklah instrumen pun takkan satu je. Dalam kita questionnaire, kita kena letak lah. Paling bagus 3 lah. 4 pun boleh, tak ada masalah. Macam tu. Maksudnya Prof, saya nak nak tajamkan pemahaman saya ni kan. Kiranya dimension yang dekat-dekat konsep tu, benda yang memang kita boleh ukur lah tahap dia kan, maksudnya kan. Memang untuk ukur ni, conceptual framework untuk nak ukur. Maksudnya dimension tu lah yang macam kita memang boleh ukur dia lah, yang ketiga-tiga karakter ke, elemen ke, maksudnya tu yang memang maksudnya karakteristik yang kita nak ukur tu lah kan. Ya betul, karakteristik lah. Tapi senang cakap, benda ni pernah dibuat orang lah dulu sebelum ni.
Kalau tidak kita, kalau kita nak suggest yang baru tu cerita lain. Saya tak nak nanti ada, kita boleh tapi bukan peringkat tu lah. Saya tak nak cerita Betternya untuk peringkat PhD ni betternya ambil pada kajian yang lepas lah. Macam tu bagus. Ya? Faham. Right. Okay. Lain? Ada lagi soalan lain? Sama. Ya. Ada lagi soalan lain nak tanya? Yes. Conceptual framework ni letaknya di chapter 2 ataupun chapter 3? Okey, dia kalau saya nak sebut kebanyakan saya tengok majoriti bersetuju letaknya dalam metodologi chapter ketiga. Selepas kita dah bincang development of the model, kita letak kat situ pembentukan theoretical framework. Okey, ataupun kita sebut formula lah. Sebenarnya formula benda ni. Ramai orang kata mana nampak formula? Formula. Dia formula sebenarnya. Sama. Tapi dia bentuk dalam bentuk kita kata tadi, inilah bentuk kita kata model macam ni. Sebenarnya. Okey. So, formula je sebenarnya. Nak letak Y equal to apa semua boleh. Tak ada masalah. Okey. Tetapi sebenarnya benda ni adalah dia adalah formula. Okey. Lepas tu bila kita dah bentuk kita punya theoretical framework dan kita nak bincang pula untuk conceptual framework, ini kita untuk nak sediakan kita punya instrumen, questionnaire lah contohnya. So bolehlah kita bincang pula selepas itu development of the conceptual framework. Ulang balik, bagi detail. Jangan cerita satu je, theoretical framework tak cukup. Sebab theoretical framework adalah asas selepas kita buat sintesis, kita bentuk kita punya model yang asas. Tetapi untuk nak kita buat penilaian, nak bentuk instrumen kita, maka kita kena ada conceptual framework, kita bincang balik lah macam tu. Boleh puan Okay, thank you Prof. Ada lagi lain nak tanya soalan? Prof, saya ada soalan berkait dengan penetapan tadi. Sebagai contoh, kita nyatakan intranet usage tu kita jadikan sebagai mediating, contohnya kan Prof. Kalau macam mana masa kalau kita nak tetapkan itu sebagai IV ke, boleh juga kan Prof? Ke macam mana? Selalunya lah saya cakap betul selalunya jarang lah. Selalunya kita nampak dia sebagai mediating selalunya. IV jarang sangat sebab dia jauh. Kalau kata nak buat boleh, tetapi saya jarang jumpa lah. Yang saya jumpa, saya tak kata tak ada, saya kata jarang jumpa. Yang pentingnya target kita adalah itu adalah isu kajian kita, dan daripada you punya literature review, kalau kata intranet usage itu sebagai independent variable, boleh, tak ada masalah. Boleh Kalau kata you dapat dua sumber, satu kata independent, satu kata dependent. Itu yang kata tadi inconsistency of the finding. Ingat tak tadi gap tu? Nampak? Kan? Yang tu yang katakan you dapat dua sumber. Yang paling teruk 3, 4 lah. Pening kepala mana satu yang betul ni. Betul tak kan? Ada kata moderating, ada kata independent, ada kata apa. Itu kata tadi inconsistency of the finding tu. Yang tadi yang mana tadi saya nak jelaskan lagi lah. Kalau kata nak bagi bagus lagi nampak, yang tu yang kita katakan gap of knowledge, jurang ilmu tu. So sekarang ni kan paling yang kata yang paling bagus, kita kata dalam bahasa kita ambil yang rojah lah, yang paling bagus sekali kita ambil pendapat pada yang pertama, kita kata model dah well established. Kita kata pernah dengar macam contohnya TBP. Itu hebat tu. Ataupun satu lagi nama TTE. Siapa benda TTE ni? Mana siapa tak pernah dengar pun. Sangat. Tapi dia ada lah, dia buat lah. Tapi yang ada macam TBP, itu paling kata apa, rojeh paling bagus, kuat. So kita ambil sandaran yang kuat itu sebagai kita punya panduan. Memang ada TTE tu, tapi TBP tu mungkin paling kuat. Kita cubalah itu. Yang tu kita kata tadi, yang kita buat ni sekarang ni adalah cadangan saja. Nampak tak? Kan cadangan. So sebab tu dalam objektif kajian kita katalah sekali validate a proposed model. Maksudnya kita nak validate ni, kita akan buat hypothesis testing, nak tengok cadangan kita itu mengikut pada model-model yang kuat dulu, adakah dia ni betul, sesuai. Mungkin dengan terkejut TTE dan mungkin TBP tadi dah tak sesuai dah mengikut kita punya suasana, condition yang ada. Nampak tak puan? Macam tu lah. Sebab tu yang research macam tu lah. Yang tu seronok kita bincang tu. Boleh faham Macam tu.
Maksudnya kita akan refer kepada model yang sedia ada dulu untuk Yang nak sedia ada dulu, tapi kalau boleh yang paling kuat. ke mediator ke macam tu. Betul. Yang macam. Tapi kalau bagus, ambil yang terkuat lah. Maksudnya kalau kata yang lagi bagus, janganlah kita nak test semua. Kita tak lagat kita. Betul tak? Kan? Takkan kita nak kena ada internet usage tu sampai sana sini letak nak panah berbagai kan? Sampai kita pun nampak pening kita. So tak payah macam tu. So kita pilih hanya satu saja yang bagi saya yang bagus. Pilihlah kata apa, model yang macam dah terkenal, popular, dah well established. Macam itulah. Boleh puan Baik Prof, terima kasih. Ada lagi lain soalan? Lagi? Ada lagi soalan lain? Kita ada lagi 3 minit lagi. Tak apa, kita teruskan. Saya tak ada masalah. Tadi kita lambat lewat sikit. Masuk 2 minit. Lambat. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Ya, silakan. Tentang modal ni, katalah saya Zabidi, kita guna TPB. Lepas tu berdasarkan objektif kajian yang kita nak buat tu, daripada 2 ID TPB tu, T3 tu, 2 je berkenaan. Lepas tu ada 2 lagi tu tak berkenaan dengan TPB. So kita tak payah ambil yang 2 tu, kita ambil 2 yang berkenaan saja. Dua yang jangan ambil semua, sebab ada saya tengok student dia macam ni. Dia dah merasakan model tu semua okey. Model pak variable dalam model tu semua okey, dia letak 55. Contoh 5 ada 55 nak ambil. So kita argue balik kenapa 55 tu sesuai dengan objektif kajian. Jangan tu. Faham tak? Macam itulah. Tak boleh ambil semua. Dia kebanyakannya kita jarang ambil semua. Kita ambil mungkin 1-2 yang sesuai saja. Daripada model tu. Daripada model. Yang penting objektif kita lah. Ya, betul. Okey, terima kasih Prof. Okey, lagi soalan lain? InsyaAllah. Ya. Berkaitan dengan konsistensi. Ya. Tajuk Prof berkaitan dengan teknologi intranet usage kan? Ya. Dan juga lepas tu untuk macam ada juga Prof reference yang menggunakan computer usage dengan teknologi ni. Jadi konteks. Untuk writing perlu menggunakan terms intranet sahaja ataupun saya boleh guna juga stick kepada faham maksud you. So kalau kata dari segi konten macam ni, kita faham satu benda. Kalau konten, maksudnya kita nak cerita pasal apa? Konten apa? Kita nak cerita pasal intranet usage, managers performance, itu kena konsisten. Faham, nampak tak? Tapi dari segi konteks, maksudnya kita tak akan dapat jumpa literature yang berkaitan dengan konten yang kita nak buat tu. Dia mungkin yalah ada berkaitan, tetapi tak adalah sama, sebab macam saya sebut, tak akan kita akan jumpa literature yang sama macam kita nak buat. Kalau ada, maksudnya kita punya novelty dah tak bagus. Originality dah kurang sangat-sangat. Sebab dah ada orang buat. Nampak tak puan? Okay. So nanti saya faham maksud dari konsistensi itu. Maksudnya nanti dalam objektif kita tulis intranet usage, managers performance. Faham nampak? Okay. Dalam kita punya literature, kita cerita balik. Tu saya kata ramai pelajar dia tak tahu macam mana nak tulis. Kita kata macam ni, dia kata okey, study saya adalah internet usage managers performance, tetapi dari kajian yang saya dapati, daripada sintesis yang saya buat, daripada general sampai spesifik, saya dapati bahawa ada beberapa kajian yang lepas yang berkaitan dengan computer usage dan apa-apa bla bla bla. Itu yang saya gunakan argument itu untuk kegunaan saya bagi internet usage managers performance. Boleh tak? Nampak? Kan? Yang tu kita kata ramai pelajar dia cut and paste, tak betul. Kita kena buat ayat kita sendiri. Nampak tak? Tu cara saya tak ajar lagi cara menulis tu. Boleh puan Faham. Faham kan? Macam tu. Boleh. Macam tu. Okey, lagi lain-lain? Ada lagi tak yang lain-lain nak tanya soalan? Tak ada? Nampaknya semua dah clear kot Okey, tak apalah. Nanti saya akan share slide ni dengan Puan Syuhada Okey. Saya rasa mungkin dah malam ni kot, mungkin rasa dah slow sikit dah kan. Okey, tak apalah. Saya rasa itu sajalah untuk malam ni.
Terima kasih banyak-banyak pada semua. Terima kasih. Kita penuh full house malam ni saya ucapkan terima kasih dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan kita akan sambung balik kepada instrumentation. Ni style sebab saya ada orang minta kat saya, Prof boleh tak daripada awal sampai ke sudah kita akan sambung-sambung. Insya-Allah saya akan buat macam itulah. So saya nak kita tutup majlis kita tasbih kafarah dan solat As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillal insana lafi khusr illa alladzina amanu sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, saya doakan kepada semua semoga berjaya dalam apa-apa lapangan, dipermudahkan segala urusan. Kita semualah dunia dan akhirat insya-Allah, dan saya doakan semua akan dapat graduate on time insya-Allah dipermudahkan segala ilmu yang dapat dan boleh digunakan untuk penulisan tesis nanti. Itu saja. Thank you very much for listening and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah see you next week. Bye bye. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof.